7. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Salat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu
biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, sahabat-sahabat yang diridai Allah, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam yang amat saya kasihi. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah atas kurniaan Allah, atas kiriman Allah, atas jemputan Allah. Sehari lagi kita dipinjamkan usia oleh Allah untuk terus menapak di muka bumi ini, menumpang di sudut dunia bagi meneruskan kehidupan sebagai khalifah Allah, yaitu menanggung segala kewajipan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita dan meninggalkan segala larangan yang Allah Ta'ala tegakkan kepada kita. Itulah tujuan utama kita dihidupkan di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Menanggung segala apa yang difardukan, meninggal segala apa yang dilarang. Kalau ditanya apa tugas khalifah, itulah tugas utama kita. Dan dengan sebab itu Allah Ta'ala menghidupkan jin dan manusia di muka bumi ini tak lain dan tak bukan melainkan untuk menjadi hamba kepada Allah. Illa liya'budun, kecuali adalah untuk beribadah, yakni menyembah Allah Ta'ala. Dalam penyembahan kita kepada Allah Ta'ala, kita tidak pernah membawa apa-apa persembahan yang berbentuk kebendaan, melainkan kita membawa hati yang ikhlas, jiwa yang redha. Untuk melangkah ke dalam satu-satu majlis ilmu, untuk membawa mata dan telinga kita mendengar dalam majlis-majlis ilmu, kita memerlukan mata dan telinga ini adalah untuk amat-amat memerlukan keredaan dan keikhlasan hati. Kalau hati tak ikhlas, dia tak boleh ada dalam majlis ilmu. Dia tak boleh duduk, dia panas, telinga dia tak boleh dengar, mata dia tak boleh melihat, hati dia menjadi sakit. Dan perjuangan kita ini adalah untuk membasmi kejahilan semata-mata. Bukanlah kita kata yang belajar ini semua nak jadi ustazah belaka, kan? Tak ada niat pun, betul tak, no? Tapi kalau jadi, alhamdulillah. Boleh jadi ustazah dalam rumah pun, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya, kalaulah teman rapat atau anak cucu tanya hukum, reti tok nak jawab. Reti mak nak bagi jawapan. Sebab apa? Sebab kami belajar, dia akan keluarkan. Kami belajar dekat kitab ni, dia kata macam ni, macam ni. Kalau tak percaya, ambil tengok. Kita pun buat pula. Ada dalil, itu dalil naklinya. Kemudian ada hujah, itu dalil aklinya. Kemahlah. Kemah tu aku ni. No? Nampak jalan gok mengaji rupa-rupanya ada pengisian. Itu perjuangan kita lah dalam membasmi kejahilan yang bersarang dalam dada kita. Semua kita jahil, semua kita bodoh. Yang maha bijaksana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita menagih simpati daripada Allah. Subhanaka la ilma lana
Maha suci Tuhan yang telah mengajar kami. Kami ni tak tahu apa. Itu lafaz yang selalu kita kata sebelum kita mulakan kuliah. Maha suci Tuhan yang maha mengetahui, kami ni tak tahu apa. Kecuali apa yang bagi tahu dekat kami. Jadi bila kita masuk majlis ilmu, kita minta pada Allah Ta'ala, aku tak tahu apa ya Allah. Hang bagilah aku tahu. Maka Allah bekalkanlah kita sehari sikit. Lama-lama banyaklah. Walaupun tak membukit. Sebab apa? Hari ini belajar, esok lupa. Bila mana nak jadi bukit? Hak lusa punya belajar, tulak pula lupa kan? Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada pengisian. Daripada kosong terus. Baik. Kita akan sambung hari ini ayat yang ke-47 daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa juzuk 5. InsyaAllah pada minggu yang lalu kita membicarakan tentang sifat orang-orang munafik di kalangan orang Islam dan juga sifat orang-orang Yahudi yang diberi kitab. Dan pada ayat yang ke-47 ini Allah Ta'ala masih memfokuskan kepada sikap atau perangai orang-orang yang telah diberi kitab. Yang Yahudi dan Nasara. Baik, kita tengok ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha wa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Ayat yang bermaksud, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, percayalah kepada apa yang telah kami turunkan, yang bersetuju dengan apa yang berserta kamu, sebelum kami hapuskan beberapa muka, lalu kami kembalikan dia ke belakangnya. Atau kami kutuk mereka, sebagaimana telah kami kutuk orang-orang yang punya sabtu. Dan perintah Allah adalah akan dikerjakan. Ni yang saya kata, kalau baca makna tak faham tu. Baca Arab pun tak faham, baca Melayu pun tak faham. Betul tak? Betul lah no? Maka bila nak faham, kenalah bermuzakarah. Bermuzakarah. Sama-sama kita bermuzakarah, ingat memperingati, bincang berbincang, hurai menghurai. Kalau salah saya salah dalam memberi penerangan, saya rela ditegur oleh sahabat-sahabat yang bijak pandai yang berada di hadapan saya secara nyata ataupun alam maya. Sila beri teguran kepada saya. Sesungguhnya saya pun ma'ilmanana. Aku pun tak tahu apa juga. Aku pun tak tahu apa juga. Kalau Allah Ta'ala tak beritahu, maka saya pun tak tahu apa juga. Baik, kita tengok firman Allah Ta'ala masih lagi Allah Ta'ala fokuskan kepada allazina utul kitab. Itu wahai orang-orang yang diberi kitab. Yang mana di sini mengandungi satu seruan umum. Baik kepada Yahudi ataupun kepada Nasrani. Iaitu orang-orang yang mendapat kitab. Kitab apa? Kitab Taurat dan kitab Injil. Serta yang menguasai kitab Zabur. 3 kitab dah pun dapat kepada Yahudi dan Nasara daripada keturunan Bani Israel. Mereka dah dapat dah. Dan mereka tahu apa yang terkandung di dalam Taurat, Injil dan Zabur. Apabila turunnya Al-Quran. Apabila turunnya Al-Quran, mereka tolak Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha. Percayalah kamu kepada apa yang kami turunkan,
Yang ni apa dia? Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaklah kamu musaddiqan lima. Setuju. Nah, setujulah dengan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Muhammad itu. Kena terimalah keadaan maksud ayat-ayat yang diturunkan yang mana membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana isi ajaran Al-Quran itu yang disampaikan adalah wahyu juga. Macam mana yang disampaikan Taurat secara wahyu perantaraan Jibril, cuma bezanya Taurat itu terus dibawa datang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kerana kita faham pada kisah yang terdahulu kita baca, Nabi Musa tidak petah berbicara. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala anugerahkan kepada baginda, iaitu boleh takallamallahu Musa taklima. Dia boleh bersembang terus dengan Allah tanpa menggunakan orang tengah. Sebab dia tak petah berbicara kerana lidah dia terbakar. Beza dia yang tu je. Al-Quran diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam guna perantaraan malaikat Jibril. Jibril yang jadi orang tengah. Tetapi dinafikan oleh ahli-ahli kitab. Tak membenarkan isi kandungannya. Walhal dalam Al-Quran pun sama juga. Sama-sama menyeru manusia kepada tauhid, mengakui keesaan Allah, jangan menyekutukan Allah. Benda yang sama. Benda yang sama. Allah Ta'ala melarang manusia itu menyembah selain daripada Allah. Sembah pokok, sembah batu, sembah bukit bukau, sembah lautan. Yang mana kata Allah, yang sebelum ini kami hapuskan beberapa muka lalu kami kembalikan dia ke belakangnya. Apa maksud hapuskan beberapa muka dan kami kembalikan dia ke belakangnya? Beberapa muka maksud di sini pemimpin-pemimpin. Ketua-ketua pemimpin yang kami hapuskan. Dengan sebab apa? Mereka menyalahgunakan agama. Baik, kita tengok di antara pemuka-pemuka yang Allah Ta'ala hapuskan awal-awal lagi adalah Fir'aun laknatullah. Yang begitu berani mengaku dirinya Tuhan. Walhal Nabi Musa alaihi salam bawa Taurat, membaca di hadapan dia, tidak ada Tuhan di kalangan makhluk. Tuhan adalah yang menciptakan makhluk. Tuhan tidak menyerupai makhluk sedikit pun. Itulah kandungan isi Taurat. Tetapi Fir'aun dengan angkuh, dengan sombong, takaburnya menolak, mengatakan dialah Tuhan. Lantas memerintah segala pengawal hulu balang dan tenteranya mengejar Musa untuk dihapuskan beserta dengan pengikut-pengikut Musa dalam jumlah yang hampir 600,000. Kata setengah ulama 60,000. Wallahu a'lam. Jumlah yang sebenar tidak dapat kita maktubkan. Dalam tempoh Nabi Musa alaihi salam sampai ke bumi Madian, Fir'aun masuk ke tengah lautan. Dah kita baca dalam beberapa surah yang terdahulu. Sampai di tengah laut, dia masih terus mengejar Musa. Dia masih terus mengejar Musa dengan satu niat. Hampa tinggal Musa dekat aku nak bunuh dia dengan tangan aku. Hal lain semua hampa bunuh, hampa tinggal Musa saja dekat aku. Tetapi dengan kekuasaan Allah Ta'ala menghapuskan seluruh pemuka-pemuka ni. Pemuka-pemuka jahiliah yang dilaknati oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan pemimpin-pemimpin mereka yang ada di situ sekali termasuklah di kalangan penasihat-penasihat utama Fir'aun. Bila sampai ayat takat hidung, dia dah tak boleh menyawa, tak boleh nak bernafas, tenggelam timbul. Dia kriau derah-derah. Saksikanlah wahai Musa, aku beriman dengan Tuhanmu. Dalam keadaan dah sampai tahap tu. Tapi kalaulah Allah Ta'ala bagi dia terlepas ke tebing,
dia akan tukar pengakuannya. Maka dengan sebab itu yang dikatakan pemuka-pemuka di belakangmu, hak yang terdahulu. Nah yang terdahulu telah pun kami matikan di kalangan mereka. Tidak bolehkah kamu melihat perkara ini sebagai satu pengajaran sehingga kamu menolak Al-Quran sebagai kitab yang terkemudian. Ini kitab yang terempat. Sebab tu bila turunnya Al-Quran, Allah Ta'ala mansuhkan kitab Taurat, Injil dan Zabur. Dimansuhkan. Maksudnya apabila kita dah ada Al-Quran, Al-Quran ini yang akan menjadi Taurat, Injil dan Zabur. Sebab ketiga-tiga kitab itu ada di dalam kitab Al-Quran. Maksudnya segala isi kitab Taurat, segala isi kitab Zabur, segala isi kitab Injil ada di dalam kitab Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah satu kitab yang sempurna. Memadailah kita hari ini, umat Islam hari ini, hanya belajar Al-Quran. Tak payahlah duduk mengaji kitab Zabur. Tak payah pergi mengaji kitab Injil. Tak payah pergi cari tok guru nak belajar kitab Taurat. Hak yang ni pun belajar tak habis. Betul kan? Hak yang ni pun tak habis-habis. Bilalah nak pandai, no tak pandai-pandai. Bilalah nak pandai. Sampai mati tak pandai-pandai. Sebab macam saya kata tadi lah. Subhanaka la ilma lana. Kami ni tak kerti apa. Kalau Allah Ta'ala tak ajak kita, kita tak kerti apa. Setiap hari kita tagih simpati Allah. Tolong ajar kami yang tak kerti ni. Tolong ajar bukalah pintu hati kami ni. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Dia telah pun menumpaskan ataupun menghapuskan pemimpin-pemimpin yang berada di belakang mereka. Ataupun disebut juga di sini Allah Ta'ala melaknati. Atau kami kutuk mereka sebab bertahan pada hawa nafsu. Kutuk. Maksud kutuk di sini adalah laknat sebagaimana kami telah laknat orang-orang yang punya Sabtu. Ashabi Sabti. Apa dia maksud Ashabi Sabti ni? Di kalangan Yahudi Bani Israel juga. Yang digelar dengan nama Ashabi Sabti. Orang yang memiliki hari Sabtu. Apa dia orang yang memiliki hari Sabtu ni? Kita dah baca di dalam surah Al-Baqarah. Diceritakan pada satu sumpahan Allah. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hudud. Yang buruk perangainya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memfardukan satu ibadat. Dilakukan pada hari Sabtu. Zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Difardukan satu amalan pada hari Sabtu. Zaman siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tak usahlah pergi ke laut. Mereka ni semua. Semuanya nelayan. Tak usah pergi ke laut. Hari Sabtu ya jangan. Daripada Ahad sampai Jumaat pergi. Masa ni syariat solat Jumaat tak ada. Selepas kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita cuti hari Jumaat. Kita raikan hari Jumaat. Bahkan kita letakkan dia sebagai Sayyidul Ayyam. Penghulu segala hari. Tapi sebelum kedatangan Rasulullah, Sabtu menjadi penghulu segala hari. Disyariatkan satu ibadat untuk umat-umat Bani Israel melakukan ibadat hari itu. Jadi jangan pergi ke laut. Nak pergi juga kerana apa? Allah Ta'ala uji. Ikan mai ke pantai. Allah Ta'ala uji. Kita sebenarnya, kalau nikmat terlampau banyak, satu ujian. Tu kata, miskin pun satu ujian, kaya pun satu ujian. Ikan melompat mai ke pantai. Takkan tak tangkap kot. Hari biasa, mereka nak kena masuk ke dalam laut. Naik perahu. Safinah mereka panggil. Menangkap ikan. Susah nak tangkap, kadang dapat, kadang tak dapat. Ada hari banyak, nasib nelayan kita faham tu.
Ada hari banyak, ada hari tak ada apa. Tengok hari Sabtu tu, ikan berpesta. Ujian pada iman. Ujian pada iman. Mula seorang dia jumpa, dia kata, rupa-rupanya Sabtu ni ikan banyak. Pasal itulah Isa tak bagi kita pi. Dia nak ambil dekat dia. Ni puak munafik ni. Puak munafik lagu tu. Dia cari salah orang yang benar. Walhal dia tak tahu yang tu satu ujian. Allah Ta'ala bila dia bagi satu kefarduan, dia bagi ujian. Hampa lulus ke tak lulus? Lepas tu tak percaya, jom kita pergi tengok sungguh. Banyak. Lah ni kita buat macam ni lah. Hari Jumaat, petang Jumaat tu kita pasang luka, pasang bubu. Kita pasang bubu. Hari Sabtu masuk penuh. Pagi Ahad tu kita ambil lah. Pagi Ahad kita ambil. Dia pun buat macam tu. Mula-mula dapat banyak, lepas tu tak ada. Minggu seterusnya tak ada. Dia kata tak boleh, mak kena pergi hari Sabtu juga. Baru boleh dapat. Yang kata Ashabus Sabtu tu. Dia kata Sabtu tu milik kami. Pasal apa Isa tak bagi? Sampailah kepada amarah bermaharajalela. Nafsu amarah bermaharajalela. Masing-masing tak boleh dengar Aisyah cakap Isa. Dia duk pembohong kita. Dia duk pembohong kita. Dia tak bagi hari Sabtu dengan sebab ikan paling banyak. Sebab tu dia tak bagi. Dia suruh kita ni bersusah payah. Bila kita pasang bubu, ikan tak masuk. Dulu masuk lah ni tak masuk dah. Jadi dah ni kita pakai ramai-ramai kita pergi hari Sabtu dah. Tengok apa nak jadi. Lepas tinggallah satu ibadat yang difardukan pada hari Sabtu. Lepas turun pergi ke laut. Sikit saja yang tak turun pergi. Yang betul-betul taat. Lepas turun, memang Allah bagi. Memang Allah bagi banyak. Bila Allah bagi banyak, ujian lagi. Turun pula minggu depan. Lepas tinggal terus syariat pada hari Sabtu. Dan akhirnya, bila mana Nabi Allah Isa alaihissalam menghalang perbuatan-perbuatan laknat mereka, lepas tu mereka cuba menyakiti Nabi Allah Isa alaihissalam dengan dihalau keluar daripada perkampungan tu. Lantas turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Serta pasal Ashabus Sabtu ni. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Dengan satu tempikan sahaja. Allah Ta'ala kan kun fayakun. Kunu. Kunu, jadilah kamu semua. Keradatan khosin. Macam kita lah marah. Apa ni perangai macam kera? Terus jadi kera. Kan kita kata apa ni perangai macam kera. Dapat apa merunah je jari dia. Tak tidur diam. Lagi bercantik benda tu lagi dia kerunah. Dia tak boleh tengok saja. Jari dia sudah pergi je. Ni jari macam kera. Tengok bunga rumah orang dia pergi. Putih bang. Cuba duduk diam-diam. Taklah makhluk tu nak berzikir. Apa yang sakit sangat? Dah nak buka sanggui. Macamlah ada sanggui sangat kot. Lepas diperintah oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril untuk, kita kata sumpahan lah. Kena sumpah. Jadilah mereka itu. Siapa dia mereka tu? Ahli Sabtu tu. Keradatan khosin. Kera yang huduh. Lepas daripada jadi kera tu, mereka itu dihalau. Tak boleh duduk dah dalam negeri itu. Dah jadi binatang tak boleh duduk dah. Setengah mufassir mengatakan, mereka mati. Lepas jadi kera tu, terkinja-kinja, mereka mati. Setengah tafsir mengatakan, mereka lari ke Bukit Bukau. Mereka lari ke Bukit Bukau. Naik di atas pokok yang hari ni kita tengok tu lah. Kan kalau kita perhati tengok fizikal makhluk kera, beruk, monyet dan ahli sekutu lah. Semua dia beradik sepupu sepapat. Kalau kata kat saya, Ustazah dia lepas jadi beruk kot. Beruk pun dia.
Monyet kot, monyet pun dia. Lutung pun dia. Mawar pun dia. Dan yang sama waktu dengannya. Ha? Kita perhati tengok jari dia, kuku dia, mata dia, no? Saya suka perhati tengok dia, nah. Saya kesian, no? Saya kesian sangat dekat dia. Pasal apa? Dia macam manusia. No? Dia macam manusia. Kalau sekali-sekali kita pandang dia, dia mau apa-apa dia berinteraksi dengan kita dengan menggunakan mata. Kejit dia nak minta lah, nak minta makan. Padahal dia bubur makanan, kok ni penuh. Kok ni dia bubur penuh. Dia rampah lagi. Dah ada banyak dah ni. Penuh ni bawa-bawa ni. Dia tengok kita bawa apa, dia rompak lagi kita. Dia rambut. Nak ucap thank you, sorry dah, no? Yang kita bagi elok-elok, kok lah terima kasih makcik, tak lah. Kan? Dah dia rampah. Hak yang ada dekat dia tu pun merambak. Ha? Kalau hak yang dia tak boleh nak makan tu, dia kecil bang. Yang kita tengok. Hak yang perempuan yang suka bawa beg tangan yang penuh alat make up tu jagalah. Gincuang, berdoa kat dia tabuk lah. Ha? Habis semua dia mengecah. Pasal apa? Itu sifat kerdatun. Ha? Sifat kera. Mengkhianat. Mengkhianati. Kalau rumah orang yang duduk tepi-tepi hutan tu, kalau ada buah-buah rambutan, baru nak kuning, tidak pun baru putih. Dia turun makan perhabis. Walhal baru nak berputih. Yang khianat sangat pasal apa? Tunggu masa esok kita share lah orang. Pun tak mau. Ha? Dia nak dia atas bumur, dia kinja. Sampai menembus bumur entua tu dah. Entua tu dah lah tinggal seorang-seorang. Anak-anak semua pergi kerja di bandar. Duduklah entua di kampung. Oh mak tak boleh duduklah dah. Nah, kerja duduk main samun. Entua tu Lena, dia pergi ke dapur. Beras kawan tu mereka kecah. Mereka nak makan tak boleh. Beras saja bukan makanan mereka. Nah, khianat. Ini ahli Sabtu. Tak cerita tentang pengkhianatan. Khianat di atas suruhan. Nah, kerana perintah Allah patut dikerjakan tapi tak buat, tetapi melakukan segala larangan daripada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu ahli Sabtu itu dilaknat. Dan Allah Ta'ala bagi peringatan kepada ahli kitab. Baik-baik oh. Macam itulah nak. Ingat-ingat oh. Untuk kita juga. Ayat ni untuk kita juga. Dalam Al-Quran dah sebut. Jangan melampau sangat. Torah ni melampau. Jangan kamu melampau sangat. Di dalam berbuat maksiat. Di dalam melakukan kejahatan. Apa yang Allah Ta'ala perintah. Hendaklah kamu taat. Bimbang kamu juga boleh jadi kera macam tu. Orang-orang terdahulu yang hebat-hebat telah pun kami hapuskan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-48 Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara isman azima. Maaf. Sesungguhnya Allah tidaklah akan memberi ampun bahawa dia disekutukan. Dan dia akan memberi ampun yang selain demikian itu bagi barang siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah membuat satu dosa yang amat besar. Isman azima. Satu dosa yang amat besar. Ini firman Allah Ta'ala yang mana dosa yang paling besar sekali di dalam dunia ini adalah dosa mensyirikkan Allah. Menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Sama ada kita menyekutukan Allah itu dengan kuasa manusia ataupun kita menyekutukan Allah itu dengan kuasa alam. Maksud kuasa alam ni ribut petir, api, air dan sebagainya. Kalau kuasa manusia, kita pergi meminta kepada manusia, merayu, minta tolong kepada dia. Tolonglah saya tak ada tempat nak minta tolong. Hanya kepada kamulah
saya nak minta tolong, saya bergantung sungguh hidup dengan kamu. Ini adalah lafaz syirik. Apabila ada yang berkata sedemikian, cepat-cepat suruh dia bertaubat. Nah, beristighfar dan kembali mengucap kerana lafaz dia itu telah menyebabkan dia jadi syirik. Aku ni bergantung hidup dengan hang saja. Kalau tak ada hang, aku tak tahulah apa nak jadi. Perkataan ini perkataan syirik. Cepat-cepat suruh dia istighfar. Cakap kepada dia, jangan kata macam tu. Kita bergantung dengan Allah. Alah, memanglah bergantung dengan Allah. Tapi dekat hang lah aku gantung. Dia gantung dengan Allah, dia gantung dengan kawan tu. Dah? Cakap apa macam ni dah? Kembali mengucap kalimah syahadah. Kerana sesungguhnya akidah dia telah pun terpesong oleh kerana dia melakukan kesyirikan. Nah, Allah Ta'ala kata, aku tidak akan mengampun. Nah, innallaha la yaghfir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengampun orang yang ayyushraka bihi. Orang yang mensyirikkan dia. Tapi, seandainya suatu ketika dulu, dalam suasana kita jahil, kita pernahlah, orang tua-tua dulu panggil apa? Pi melempak. Pi menengok. Tengok tak mana ngamaknya tu? Pi tengok kata bomo. Orang kata Tok Bomo tu pandai. Dia tengok dalam ayat macam nujum 4 belalang. Dia pembohong. Pandai Pi Ramli buat gambar tu. Dia habak dah Tok Nujum ni semua pembohong. Tapi orang percaya juga. Hak percaya tu bukan calang-calang orang. Raja pun percaya. Ha? Ramli buat gambar. Dalam gambar ada mesej dakwah tu. Ya, jangan sesekali menyekutukan Allah. Semua dia tu pembohong. Tapi dia pergi percaya. Dengan takdir Allah benda tu jadi. Ujian atas iman. Ha? Dia habak sekian macam ni. Orang tu rambut panjang. Rambut dia panjang. Kulit tak berapa nak cerah. Tak berapa nak gelap. Melayu sama matang lah. Tak putih, tak hitam. Hitam putih. Ha? Ya dia betul. Terus teka kawan tu. Andai satu ketika dahulu, dalam masa jahiliah kita pernah dicari makhluk-makhluk sebegini untuk mensyarikatkan Allah, untuk mensyirikkan Allah. Bertaubatlah. Tadi dalam Al-Quran kata, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa. Allah Ta'ala ampunkan dosa seandainya kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Sebab kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah yang sebelum Islam, yang mana mereka pernah menyembah berhala. Nah, mereka pernah minum arak, mereka pernah berzina. Akhirnya oleh kerana taubat yang sebenar-benar taubat, dosa diampun. Dosa diampun. Tapi dengan sebenar-benar taubat. Kalau sekadar istighfar sahaja tanpa ada hadir rasa penyesalan, tanpa ada hadir rasa azam untuk tinggalkan perbuatan tersebut, maka syirik itu tak diampun. Esok dia buat pula. Orang tanya dia, hantar tak tang mana ada Tok Bomo bagi-bagi sikit. Ada, jom aku nak bawa hampi. Hang kena bawa sekian. Kalau dia habak lagu tu, sirih 10 lai. Yang orang tengah dia tu bertemu. Mana ada orang tengah tak bertemu? Ni semua merepek. Merepek. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang bersifat sedemikian rupa, ajak dia kembali kepada Allah. Yang silap sikit dia nak ajak kita, jom kita pergi berubat. Dia ni bagus. Tapi boleh kita berikhtiar dengan menggunakan ikhtiar manusia. Macam saya baca kitab kemarin, orang yang dekat dengan Allah. Cari orang yang dekat dengan Allah. Orang yang lidah dia, bibirnya tak pernah kering daripada mengingati Allah. Boleh pergi minta dekat dia. Boleh minta kat dia. Kita panggil minta ayat tawak. Tolong sak baca sekian-sekian. Dia pun baca. Ayat yang sama. Fatihah 7 ayat tu. Buah dalam ayat kita tu. Balik. Bagi dia minum.
sapu di muka, belen tu jurus mandi. Izin Allah, makbul doanya, mulut lidah dia yang sentiasa berzikir, sembuh. Lepas tu, mai kawan lain tanya kita. Aku ni demam dah 2 minggu dah tak baik-baik. Jom kita pergi minta ayak tawak kat kawan tu. Boleh tak? Boleh. Kerana kita yakin dia orang yang dekat dengan Allah. Di samping kita minta pada Allah, kita minta orang yang dekat dengan Allah. Pasal apa? Orang yang dekat dengan Allah ni, Allah Ta'ala sayang. Bila Allah Ta'ala sayang, Allah makbulkan doa dia. Bila kita pergi minta dia, tolong doa untuk kita. Awak kita tak kerti minta doa kah? Kita pun minta. Hari-hari minta. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Mungkin sebab dosa yang banyak, maka pergi minta orang yang muqarrab dengan Allah. Yang dekat dengan Allah. Pergi minta, dapat dan sembuh. Alhamdulillah. Itu tak salah. Kita cari orang yang dekat dengan Allah. Ni hang pergi cari hak yang bukan-bukan. Punya bacaan mentera dia. Dia tulis pula di atas satu kain. Mula-mula ada Bismillahirrahmanirrahim. Mai tengah tak ada baris pun tulisan tu. Nak kata Arab tak Arab, Jawi tak Jawi, Siam tak Siam, Hindu tak Hindu. Tulisan. Bersengkol-sengkol. Tapi tak apa, di atas tu ada Bismillah. Dia mulakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah Allah. Di tengah tu dia mensyirikkan Allah. Di akhir tu dia dengan selawat. Ada penipuan yang buat sedemikian rupa. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala tidak akan sama sekali mengampuni orang yang melakukan syirik kepada dia. Dan tetapi kita ingat kerana sesungguhnya syirik itu isman azimah. Dosa yang amat-amat besar. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang membersihkan dirinya? Bahkan Allah akan mensucikan siapa yang dia kehendaki dan mereka tidaklah akan dizalimi walau sedikit pun. Ini kembali kepada ayat tadi yang kata Allah Ta'ala tak ampun tu. Tetapi pengampunan tu Allah Ta'ala akan ampunkan kalau orang yang yuzaki. Maksud yuzaki ni yang benar-benar nak membersihkan dirinya. Tanda orang yang benar-benar hendak membersihkan diri dia, pertama sekali, kalau kita nak bersihkan diri kita, kalau kita nak bertaubat daripada perbuatan tersebut, tinggalkanlah sahabat yang lara. Pertama-tama sekali, tinggalkan daripada berkawan dengan kawan yang lara. Maksud lara ni, yang mengajak kita melakukan perkara yang sia-sia semata-mata. Dia tak mau ke arah kebaikan. Dia tak mau ke masjid, dia tak mau ke surau, dia tak mau ke tempat-tempat pengajian, dia tak mau benda-benda yang baik ni. Dia nak seronok saja. Kalau ajak dia pergi seronok, dia on selalu. Tapi kalau hang ajak dia pergi kat tempat-tempat pengajian, macam-macam alasan. Hang boleh tu kalau ajak pergi shopping, bukan main je laju. Kalau ajak pergi berjalan, makan angin pun je laju. Tapi bila ajak pergi tempat-tempat pengajian, pergi dengar ceramah ke, pergi solat berjemaah ke, macam-macam. Hak tu tak boleh lah. Aku bukan tak mau pergi. Seronok dah tengok hampa pakai api. Aku masalah dia, aku nak duduk, tak boleh. Tak apa, tak boleh duduk, berdiri je. Duduk atas kerusi. Kan banyak tempat. Kata dah duduk, tak boleh. Aku ni kena tidur. Kita sediakan bantai. Tidurlah. Pakatlah berguling, bergolek. Tapi jaga jarak. Jaga jarak. Jadi, ni yang dikatakan. Pertama sekali, tinggalkan sahabat tu. Kalau kita nak jadi yuzaki. Orang yang mensucikan diri daripada dosa. Tinggalkan sahabat tu. Yang kedua, tinggalkan perbuatan tu. Kadang-kadang dia macam kenang-kenang juga. Konok tu dulu-dulu. Kita tak tahu apa. Dia kata seronok pula. Dulu-dulu seronok tu. Kita tak tahu apa. Waktu rambut tengah kembang. Kebaya tengah jarang. Kain ketak belah. Dia kata apa? Seronok tu. Jangan dah rasa seronok. Jangan dah rasa. Menyesal. Ini orang yuzaki.
Orang yang membersihkan diri dia daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, menangislah ketika mana ingatan tu mai. Aku dulu bodoh, nah, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Ha? Lakukan perkara begini sedemikian. Menyesallah dengan kesalahan yang amat sangat. Itulah yang dikatakan yuzaki. Maka kata Allah, aku akan mengampunkan mereka. InsyaAllah. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Walaupun satu ketika dulu kita pernah terjerumus ke dalam lembah maksiat, ke dalam lembah penderhakaan, kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benar kembali, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengasih. Maha pengasih. Jadi jangan sesekalilah kita melakukan pendustaan yang amat besar pada diri sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mengajak kita, unzur. Ayat ni yang berbentuk suruhan. Tengoklah dia kata, pandanglah. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Betapa mereka itu mengarang ataupun mereka rekakan dusta atas nama Allah. Wa kafa bi ismam mubina. Padahal sudah cukuplah yang semuanya itu menjadi dosa yang nyata. Apakah yang dimaksudkan di sini? Mereka itu mengarang-arang cerita yang dusta atas nama Allah. Melalui ayat-ayat daripada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, apabila dapat kepada tangan orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, mereka itu mengubah kehendak ayat, mengubah suruhan ayat, mengubah segala larangan ayat. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, hampa tengok, pandanglah dia kata. Tengoklah betapa mereka itu mengarang. Iaitu sesuatu yang hak masuk syurga hanyalah Yahudi dan Nasrani. Itu kata orang Yahudi. Yang layak ke syurga Yahudi dan Nasrani. Islam yang dibawa datang oleh Muhammad, mereka itu tempatnya neraka. Kerana sesungguhnya umat manusia tidak menerima kitab yang bernama Al-Quran. Atas nama Allah. Mereka karang daripada mana? Daripada kitab Injil. Mereka tulis. Tengok dalam kitab Injil tulis. Yang layak ke syurga adalah di kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka membanggakan nenek moyang mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka sampai kepada tahap penyembahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Nabi Ibrahim itu membawa keajaiban dalam kehidupan. Daripada keturunan Ibrahim itu lahirnya keturunan Bani Israel yang begitu ramai. Maka Ibrahim itu menjadi anak kepada Tuhan. Mana kata? Di dalam Taurat kata macam tu. Di dalam Injil kata macam tu. Inilah yang Allah Ta'ala masukkan. Mereka yang mereka rekakan ayat dengan menggunakan nama Allah. Mereka menipu dengan menggunakan nama Allah. Jadi itulah yang dikatakan ketika mana agama Islam mulai diajar oleh baginda SAW, baginda terpaksa berhadapan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi. Lalu apabila Nabi membaca Al-Quran, mereka cela Al-Quran. Mereka ejek bacaan Nabi. Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Sekarang ni zaman dah beredar. Al-Quran diagungkan oleh orang-orang Islam. Alhamdulillah. Walau sejahil mana, Al-Quran tetap kita agungkan. Walau kita tak pandai baca. Pergilah tanya orang yang tak pandai baca. Dia tetap jaga Al-Quran. Agar tidak dipijak. Tidak dihina. Dan sebagainya. Sementara orang-orang Yahudi memang berdendam dengan orang-orang Islam. Dalam satu hajat mereka. Agar Al-Quran itu dimansuhkan. Kembali dimuktabarkan pengajaran kitab Injil. Dan baru-baru ni telah pun diwartakan oleh orang-orang Nasrani bahawasanya kitab Zabur
keluar mai hak yang asli. Mana nak ada dah. Nah, sebenarnya kitab Taurat dan Zabur yang asli terbakar ketika mana mereka membakar Masjidil Aqsa. Suatu ketika dulu, orang Yahudi ni punya jahat. Mereka pernah bakar Masjidil Aqsa. Nah, dalam tu ada kitab Taurat dan kitab Zabur yang asli. Terbakar habis. Bila terbakar habis, nak karang balik, panggillah pendeta-pendeta yang Allah Ta'ala sebut, allazina utul kitab ni. Okey, pendeta ni karang semula. Bila dia karang semula, maka bercampur aduklah di dalam kitab tersebut perkara-perkara yang menipu. Dia pembohong lah. Jadi lupa, dia tak ingat. Tak seperti Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Kalau kita tengok Al-Quran, bila Allah Ta'ala turunkan, sikit-sikit sahabat hafaz. Nah, dan hafaz sahabat itu sahabat yang yuzaki, yang suci, yang bersih hati mereka. Sahabat yang pandai tulis, terus tulis. Berbeza dengan Injil, Taurat dan Zabur. Tak ada siapa tulis. Mereka duk harap pendeta mereka je hafal. Pendeta mereka dah saja yang tulis. Berbeza dengan Al-Quran, sahabat terus berebut-rebut. Dengar hafaz, berebut-rebut. Terus tasmik sama-sama kawan. Ingat sana aku nak baca betul tak ayat ni? Okey, nah itulah perbualan di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satu baris pun diperbetulkan. Dipelihara Al-Quran sampai hari ini. Tak boleh mana-mana orang untuk mengkhianati isi kandungannya. Nah, kerana kata Allah Ta'ala, orang yang mengkhianati isi kandungan Al-Quran, mereka itu bukan sahaja syirik, bahkan mereka itu kufur dan kafir. Al-Quran itu terpelihara, bukan seperti yang berlaku kepada kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sebab tu Allah Ta'ala menolak keras. Nah, apa juga yang datang daripada mulut orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Walaupun mula-mula Taurat tu Nabi Musa yang ajak. Nah, Injil tu Nabi Isa yang ajak. Dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW yang ajak. Nah, tapi oleh kerana adanya kaki pembohong, maka ditolak. Alhamdulillah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama kita adalah pewaris Nabi. Apa yang Nabi kata, dia sampai dekat kita sampai hari ini. Satu perkataan Nabi pun dia tak tinggal. Nah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah kerana menghidupkan kami dalam Islam. Dan mudah-mudahan matilah kita dalam Islam dan juga iman. Bawalah Al-Quran ini. Nah, di dalam dada kita beramallah dengan segala rukun dan syaratnya. Kerana Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita. Bermula daripada awal-awal kita masuk ke liang lahat. Dah dapat syafaat. Di alam barzah lagi kita dah memperolehi syafaat. Dan kemudian daripada Al-Quran ini kita akan mendapat syafaat di alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar. Sampai kepada mana? Sampai kepada kita ditimbangkan. Adanya Al-Quran untuk memberi syafaat. Syafaat yang sebagaimana bantuan. Andai timbangan kita ringan, maka dia akan menambah berat kepada timbangan kita. Oleh itu, jangan pernah jemu untuk belajar Al-Quran. Jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Paksalah diri kita. Walaupun tak kerti apa. No? Tak kerti apa dia kata. No? Hak yang dia tak kata pun tak kerti, tambah dia kata lagi aku tak kerti. No? Tak kerti kita belajar. Kita dalam belajar. Nah? Dalam tempoh belajar. Bila lah nak habis? Mungkin tak habis. Belajar ni tak habis, no? Sampai bila? Sampai mati. Kalau mati duduk balik pun, duduk tak kerti situ lah. Ya? Mati pun masih dekat nyawa. Yang qata'a amali. Terputus segala urusan agama, amalan, habis. Nah, kalau selagi ada nyawa tu belajarlah. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah. Nah, ada rezeki kita. Kita akan sambung ayat yang ke-51. Nah, tetapi minggu depan tak ada kuliah nak. Minggu depan tak ada kuliah. Minggu lagi sekali tak ada kuliah. Minggu sekali lagi pun tak ada kuliah. 3 minggu. Nah, 3 minggu. Sebab apa?
InsyaAllah minggu depan saya pergi buat umrah nah. Atas jemputan Allah. Dengan izin Allah, tolong doakan untuk kami jemaah-jemaah umrah yang bakal hadir menjadi tetamu Allah. Di 17 hari bulan swab test, 15, 16 tu tunggu keputusan. 16 betul tak nah? Dari Penang ke KL. Jadi 16 minggu depan hari Rabu tu 16. Tak ada kuliah nah. Kemudian minggu lagi satu tu tak ada. Minggu lagi satu tu tak ada. Minggu lagi satu pun tak ada. 3 minggu berturut-turut. Sebab beliau dah balik kena kuarantin pula. No? Allah. Ujian lah. Ujian amat hebat untuk jemaah-jemaah menjadi tetamu Allah dan juga Rasul. Saya mohon kepada sahabat-sahabat yang solehah yang berada di dalam surau ni dan juga yang berada di alam maya untuk berdoa kepada kami jemaah-jemaah umrah yang bakal menjadi tetamu Allah dan Rasul ini. Selamat semuanya dapat pi dan dapat kembali, dijauhkan daripada sebarang jenis penyakit yang berjangkit dan berbahaya. Tak tahulah, nah, semakin hari semakin payah untuk kita orang Islam ni mendekatkan diri dengan Allah. Kalau satu ketika dulu Kaabah dapat kita belai, tak dapat kucuk Hajarul Aswad, dapat kucuk dinding pun jadilah. Nah, tapi hari ni hanya boleh lambai dari jauh. Tak dapat sentuh, tak dapat pegang. Nah, sedih sangat nah dalam suasana yang Allah Ta'ala hantar. Kita tanya-tanya bila Allah Ta'ala nak ambil balik no, tentera ni. Dia mungkin tak ambil dah. Kita akan hidup dengan dia. Dan kita hidup bersama dengan fitnahnya. Hari ni macam-macam cerita keluar. Baca, fikir dan timbangkan. Bolehkah aku percaya? Kalau tak sahih, jangan percaya. Okey? Kalau sahih, baru percaya. Macam mana nak tahu sahih ke tak sahih? Kena ada bukti. Nah, jangan sembrono mempercayai sebarang jenis khabar-khabar angin. Kita kan periwayat hadis tak sahih. Kita lah. Nah, jadi 3 minggu lah. 3 minggu kita cuti. Dengan itu saya mohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan saya. Halalkanlah segala-galanya hidup saya dengan bersedekah daripada puan-puan semua. Yang saya makan dan saya minum serta saya pakai, halalkanlah, redalah kepada saya atas kadang-kadang kata-kata yang menyinggung perasaan. Panjang umur, sihat tubuh badan. Selepas 3 minggu kita kembali berkuliah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana siapa. Nah, kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya buka soalan. Assalamualaikum Ustazah. Ya, ada soalan dari alam maya. Okay. Waalaikumsalam. Ya. Kak Syam. Ya, saya. Ya, Ustazah, bagaimanakah dengan kitab Injil, Zabur dan Taurat ni? Adakah dia juga mempunyai 30 juzuk atau macam mana Ustazah? Okay, baik. Terima kasih. Kak Syam, kita tanya, macam mana kitab Injil, Taurat dan Zabur ni? Adakah dia mempunyai 30 juzuk macam Al-Quran juga? Baik. Kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur, dia tak ada juzuk. Nah, dia tidak ada juzuk seperti Al-Quran. Juzuk ini dibahagikan oleh ulama yang terkemudian. Pada zaman Rasulullah dulu, dia tak bagi juzuk. Dia cuma letak nama surah saja. Nah, surah ada 114 surah. Yang membahagikan juzuk ini adalah ulama yang terkemudian di kalangan salafus soleh, ulama salaf yang membahagikan juzuk untuk memudahkan kita. Hak yang tak berapa nak cerdik pandai ni, baca. Abang juzuk berapa aku tahu. Abang surah apa je nak cari. Abang tambah orang Pulau Pinang dia panggil juik. Kan? Orang Pulau Pinang dia panggil juik. Okey, ini diciptakan oleh ulama yang terkemudian bagi memudahkan kita menguasai Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ini hanya dibentuk dalam beberapa surah, 114 surah. Waktu Nabi nak letak nama surah, contoh kata surah Al-Baqarah, Nabi berbincang dengan Jibril. Kita nak letak surah ni nama apa? Jibril kata mengambil sebenarnya cerita lembu betina, letak Al-Baqarah. Kemudian surah An-Nisa yang kita baca tadi. Nah,
berbincang dengan Jibril. Dan kadang-kadang Nabi letak nama, kadang-kadang Jibril letak nama. Berlakunya muzakarah dua hala di antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam. Maka terjadilah dia sebanyak 114 surah. Berbeza dengan Taurat yang turun sekaligus. Taurat dia turun sekaligus. Dia tak turun berjilid-jilid. Dia tak turun sikit-sikit. Macam tu juga Injil. Macam tu juga Zabur. Kan Zabur kita baca. Nabi Allah Daud ketika mengalunkan Zabur. Nah, dia dapat terus satu naskah daripada Allah. Nah, dia terus mengalunkan Zabur. Di mana? Di satu lembah berbukit bukau, bergunung ganang, dikelilingi oleh pohon-pohon, burung-burung yang berterbangan. Ketika mana Nabi Allah Daud yang mempunyai suara yang lunak, lemak merdu mengalunkan Zabur, terhenti sungai yang mengalir. Buah terbang pun berhenti. Pokok-pokok berhenti daripada ditiup angin. Angin pun berhenti. Terdengar bukit bukau juga bertasbih mengikut alunan Zabur yang dibawa oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Nah, macam itulah juga Injil. Turun secara sekaligus. Bukan berjilid-jilid seperti Al-Quran. Maka dengan sebab itu, jawapan pada soalan Kak Syam ni, adakah Taurat, Zabur dan juga Injil itu berjuzuk? Tidak. Nah, tidak berjuzuk. Bahkan mereka itu bernaskah. Nah, terus datang dalam keadaan satu naskah. Al-Quran penuh dengan mukjizat. Nah, lagi kita baca lagi sedap. Walaupun suara kita tak sedap, tapi kita sendiri sedap baca. Apalah sendiri-sendiri baca. Puji pilah. So dah rajin sikit lah. Puji diri sendiri. Pandai dah aku ni baca Quran. Berpandai, sebut, bercantik. Lama-lama dia syok sendiri lah tu. InsyaAllah nak. Berlagulah lagu apa pun. Baik, terima kasih Kak Syam. Okay, terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Minta maaf tanya. Tentang jamak lah Ustazah kan jamak. Kalau kita macam dah terlepas Zohor, lepas tu kita nak buat jamak lah dalam waktu asar. Yang mana kita kena mula dulu? Okey, sahabat kita bertanya tentang jamak nah. Jamak. Kita dah terlepas Zohor, maksudnya kita nak buat dalam waktu asar. Ini dipanggil jamak apa? Takhir. Pandai anak murid tu. Sembahyang jamak takhir. Bila sembahyang jamak takhir ni bermakna kita buat sembahyang Zuhur dalam waktu asar, ataupun kita buat sembahyang maghrib dalam waktu Isya. Itu jamak takhir. Di antara keduanya, mana yang afdal kita buat dulu? Nak buat maghrib dulu ke nak buat Isya dulu? Ni kita buat dalam waktu Isya. Jadi kita nak cari yang afdal. Boleh masuk waktu Isya tu, boleh kita sembahyang maghrib dulu sebab kita nak jamak. Boleh, tetapi nak cari afdal. Yang terbaiknya bagi laluan pada tuan rumah dulu. Siapa tuan rumah takhir, Isya ataupun asar. Bagi laluan kat tuan rumah dulu. Contoh dia buat asar dulu 2 rakaat. Lepas bagi salam, bangkitlah buat Zuhur 2 rakaat. Kerana apa? Meraihkan tuan rumah. Tu masa dia. Bagilah dekat dia dulu. Tapi boleh tak kalau kita nak buat Zuhur dulu? Dalam waktu asar. Boleh. Nah, tak menjadi satu kesalahan. Dibolehkan. Wallahualam. Lagi satu Ustazah boleh tak? Macam kita kan, kita memang tak percaya dekat bomo apa semua. Tapi ada orang tolong kita pergi menengok. Itu saja. Kita tak percaya kat bomo. Kita tak percaya. Ada kawan hak baik hati ni, tolong pergi menengok. Ada juga kan? Kita tak mampir dia ajak, kita tak mampir Ustaz. Aku nanti pergi. Dia pergi. Kemarin aku pergi dekat kawan tu. Aku tolonglah tanya pasal hang. Awak dah jadi ikat hang gini. Dia tu kata, kita ni, dia kata apa? Ada satu minat nak dengar. Maka kita jadi syirik.
Kita tak suruh dia pergi, kita tak jadi syirik. Tapi kita seronok nak dengar. Kalau dia kata macam tu kau. Aku pun dok rasa macam tu lah juga. Terus jadi syirik. Nah, tapi kalau dia pergi tolong menengok kat kita, dia balik marah kita, aku tak percaya. Aku tak percaya, insya-Allah tak ada apa-apa. Tak menjadi kudir dekat kita. Tapi kalau kita pun syok sama nak dengar, oh dia kata macam tu. Oh, boleh jadi juga. Aku rasa-rasa lah. Dandan dia pun rasa-rasa. Nah, itu jadi syirik. Tak menjadi syirik kalau kita tak redha. Wallahualam. Ada soalan lain? Tak ada, saya sudah dulu nak. Ayah? Semua pandai-pandai. Kak Moh kata semua pandai-pandai dah. Alhamdulillah, kata amin. Alhamdulillah. Doa sahabat solehah. Semua pandai-pandai dah kata amin, insyaAllah. InsyaAllah pandai, InsyaAllah pandai. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a. Wa fahman wasi'a. Wa rizqan halalan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Wa taubatan nasuha. Wa tijaratan lan tabur. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Wa a'malana minar riya. Wa alsinatana minal kadhib. Wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah.